KPM. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, mata pelajar apa yang kita akan belajar dan juga siapakah guru kita pada hari ini, kita akan tahu apabila kita tengok guru ataupun tengok profil guru sekarang nanti. Dan itulah dia profil cikgu pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Cash daripada SMK Seksyen 9 Shah Alam yang juga merupakan ketua panitia bagi GKT dan juga guru cemerlang bagi betul. GKT. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada penonton kita yang ada di rumah Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Kashnani ataupun dikenali dengan Cikgu Cash. Pengalaman mengajar selama 20 tahun lah. Selama 20 tahun Cikgu? Ya, umur saya lah tu Cikgu. Oh ya ke? Ya. Tak apa, muda lagi. Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apakah topik yang kita akan belajar ini Cikgu? Topik yang kita belajar hari ini sangat menarik. Ya. Tunggu cikgu akan bagi tahu sekejap lagi. Okey. Tapi nak tahu juga Cikgu, untuk topik kita ni susah ke senang? Sebenarnya dia adalah yang senang. Tapi budak selalu macam nak ketepikan topik ni. Ya ke? Tapi sebenarnya sangat senang. Tak apa, kita akan belajar macam mana nak bagi orang kata semangat pada murid untuk menjawab soalan ni. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Boleh. Jom kita ke meja Cikgu. Di sini kita ada gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Cikgu dahululah. Terima kasih. Okey, dan saya pun akan pakai sekali. Ya, kita kena pastikan tangan kita sentiasa bersih Cikgu. SOP kena sentiasa diamalkan. Seperti saya dengan Cikgu tu memang pakai pelitup muka. Jarak kita memang lebih daripada 1 meter kan Cikgu? Betul. Okey, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita tengok satu video yang menunjukkan pandangan murid-murid untuk subjek GKT ini. Saya suka akan subjek GKT ini kerana melukis merupakan hobi saya sejak kecil lagi. Di samping itu, subjek GKT ini juga dapat membantu saya untuk merangsang minda dan berfikir secara di luar kotak untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang kompleks dengan menggunakan pelbagai teknik dan konsep yang telah diajar oleh guru saya. Saya harap dengan mempelajari subjek ini, saya dapat berjaya dalam SPM akan datang serta dapat mencuburi bidang yang saya minati. Terima kasih. Bagi pendapat saya, topik pandangan tambahan adalah salah satu topik yang agak sukar dalam GKT. Tapi Alhamdulillah, disebabkan oleh teknik yang diajar oleh guru mata pelajaran saya mudah memahami konsep dan cara melukis lukisan pandangan tambahan. Harapan saya adalah semoga saya dapat memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM GKT 2021. Itulah dia pandangan daripada murid kita yang bakal mengambil subjek ini untuk SPM nanti. Baiklah Cikgu, jom kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua! Itulah dia muka-muka kacak dan juga cantik yang akan bersama kita sebentar lagi. Tetapi sebelum kita teruskan, apa saya akan buat ialah saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, nama penuh, daripada sekolah mana dan juga apakah cita-cita anda. Dan disebabkan oleh atas permintaan ramai, kita mulakan dulu dengan Zafri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zafri bin Ziadi. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Dan cita-cita saya nak jadi anggota Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Wow, okey. All the best to you. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya adalah Azam. Assalamualaikum. Nama saya Azam Afiq bin Azuddin. Saya daripada Sekolah SMK Seksyen 9 Shah Alam. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang arkitek yang berjaya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Aisyah.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Sofia binti Muhammad Supli daripada SMK Section 9. Cita-cita saya menjadi seorang chemical engineer. Wow, seorang chemical engineer ya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Haziq. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq Izzuddin bin Muhammad Zakiuddin. Saya dari SMK Bukit Lutong dan cita-cita saya insya-Allah saya nak jadi seorang jurutera awam yang profesional. Okey, terima kasih. Selamat berjaya kepada anda. Dan seterusnya kita ada Dia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dia Iqlil Balkis binti Halimi dan insya-Allah cita-cita saya nak jadi interior designer. Oh, okey. Interior designer ya. Dan yang terakhir sekali sepatutnya Arif yang nak cakap dahulu. Tak apalah, kita beri peluang kepada Arif untuk kenalkan diri dia. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arif Amin bin Afizal dari sekolah SMK Bukit Jelutong. Cita-cita saya insya-Allah dah besar nanti kalau ada rezeki nak jadi pemain bola profesional di luar negara sana. Wow, okey ya. Nanti mana tahu ada peluang untuk mewakili Malaysia dalam Sukan Olimpik nanti ya. Harap boleh lah. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, mungkin kita akan ambil ataupun kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hakim bin Rashidi dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Saya suka tajuk pandangan tambahan kerana tajuk ini lebih fokus ke arah kemahiran teknik melukis dan menguji kreativiti minda saya. Ia juga dapat meluaskan pengetahuan saya dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Saya berharap saya dapat menggunakan semua ilmu saya pelajari dalam tajuk ini untuk kerjaya saya pada masa akan datang. Terima kasih. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Grafik Komunikasi Teknikal. Apakah topiknya? Tak apalah, kita tunggu untuk Cikgu beritahu kita semua. Okey Cikgu, dipersilakan. Terima kasih Sean. Okey, Assalamualaikum pada semua anak-anak murid di luar sana dan juga anak-anak murid di studio ini. Okey, tidak lupa kita buka minda kita untuk terus belajar. Mungkin apa yang saya akan terangkan ini ada sedikit dapat membantu anak-anak di luar yang akan menduduki SPM tidak lama lagi. Okey, kita teruskan ya Sean. Ya cikgu. Okey, ini dah. Okey, untuk pengetahuan anak-anak di luar sana, sebenarnya kalau tengok rajah ni lah ya. Sean tahu ke apa pandangan ataupun Sean pernah belajar tak yang ini dulu? Yang ni saya pernah belajar cikgu. Okey, apa nama lukisan ni Sean? Ortografi cikgu. Lukisan ortografi. Okey, sebenarnya anak-anak dah belajar ni masa tingkatan 4 lukisan ortografi. Okey, dan ada juga dalam tajuk ni ada diuji juga dalam tingkatan 3 iaitu dalam subjek matematik. Oh. Okey, okey, saya nak tanyalah. Azam tahu tak apakah tajuk semasa di tingkatan 3 dalam matematik? Tajuknya ialah pelan dan dongakan. Yes, betul ya. Ada diuji dalam tingkatan 3 iaitu pelan dan dongakan dan ada juga dalam tingkatan 1. Oh. Okey, dalam RBT. Yeah. Okey, siapa nak jawab ni? Haziq boleh jawab tak? Topik apa masa Haziq tak ambil RBT Okey, tak apa. Saya ambil ego. Oh, ambil. Okey, apa yang belajar tajuk semasa dalam RBT? Tajuk lakaran. Tajuk lakaran. Ya, semua ni ada. So sebagai orang kata topik ini ketiga-tiga orang kata mata pelajaran ini dan ada lagi dalam mata pelajaran lain sebenarnya. Yeah. Lukisan ortografi ini adalah asas. Ya, asas di mana memenuhi kalau aspirasi orang kata era sekarang iaitu IR 4.0. Okey, yeah. Pernah dengar kan IR 4.0? Okey, saya nak tanya Arif, apa itu IR 4.0? IR 4.0 tu revolusi dalam perindustrian. Yes, pandai pun ya, revolusi. Dan kalau tengok, hari ini kita akan belajar pandangan tambahan. Di mana specialnya pandangan tambahan ni, dia tidak ada dalam ortografi. Oh, okey. Sedangkan ia juga adalah penting untuk membantu pelukis nak menonjolkan bahagian permukaan condong.
Okey, so kalau kita tengok hari ini kita nak belajar pandangan tambahan adalah untuk membandingkan antara pandangan tambahan dengan ortografi. Okey, perbezaan. Okey, dan juga kita akan menghasilkan pandangan tambahan bagi bongkah geometri, condong dan lengkung yang diberi dua pandangan ortografi. Sama ada diberi pandangan hadapan dan juga sisi, dan satu lagi diberi pandangan hadapan dan juga pelan. Okey, dan seterusnya kita tengok perbandingan antara pandangan tambahan dan juga lukisan ortografi. Tapi sebelum itu kita tengok apa itu lukisan ortografi. Perbandingan kalau diberi satu rajah macam ni, kalau daripada yang warna pink ini adalah pandangan hadapan dan you tengok daripada atas, kalau dalam lukisan ortografi you akan nampak rajah seperti inilah. Okey, dan pandangan atasnya you akan nampak yang permukaan hijau tu. Okey, dan pandangan sisi juga nampak permukaan hijau. Berbeza dengan pandangan tambahan. Okey, pandangan hadapan masih sama. Atas pun sama, cuma di situ tadi cikgu terangkan dia memerlukan pandangan tambahan untuk permukaan condong. Oh, okey. Okey, so kita tengok di sini, kalau saya nampak, kita tengok daripada arah sini, kita nampak permukaan condong. Okey, bezanya di mana? Kalau Sean tengok, CD panjang dia sama tak dengan CD pada pandangan hadapan? Rasa-rasa Sean sama tak? Anak-anak murid sama tak? Tak sama kan? Jadi, betul tak Sean? Kalau Sean tengok ini pandangan hadapan, pada pandangan hadapan permukaan dia macam panjang sikit kan? Tapi pandangan atas dia permukaan sama tapi pendek. Jadi di situ memerlukan pandangan tambahan. Dan apa beza antara pandangan ortografik dengan pandangan tambahan? Kalau pandangan ortografik dia ada garisan 45 darjah lah. Okey, cuma pandangan tambahan ini dia punya ni adalah selari dengan permukaan condong. Okey, diselari dengan permukaan condong. Okey, so kita akan tengok apa yang penting dalam lukisan pandangan tambahan. Okey, so saya nak tanya dia. Dia nampak tak? Simbol A ni untuk apa dia? Untuk panjang sebenar. Yes, kita nak cari panjang sebenar dalam lukisan pandangan tambahan. Dan kalau B, Arif boleh bagi tahu cikgu tak apa B dia, Arif? B dia sudut sebenar cikgu. Sudut sebenar. Dan C, Arif. Arif. Cik Arif je, Zafri. Okay, Zafri? C itu saiz ataupun bentuk sebenar. Saiz ataupun bentuk sebenar. So ini adalah benda yang akan kamu nampak dan hasil dalam pandangan tambahan. Okey. So seterusnya kita tengok apa yang penting dalam pandangan tambahan. Anak-anak tahu tak apa yang penting? Apa tadi kalau dalam lukisan ortografik tadi you dah nampak, oh mesti ada garisan 45 darjah. Tapi apa yang penting untuk pandangan tambahan? Siapa nak jawab? Okey, Aisyah. Satah rujukan cikgu. Dia mesti ada satah rujukan apa? XY. Rujukan. Satah rujukan XY. Terima kasih Aisyah. Jadi ada dua situasi tadi kita akan menghasilkan dua pandangan, dua lukisan pandangan tambahan berdasarkan dua gambaran. Okey. Yang pertama, jika diberi pandangan hadapan dan juga pelan. Okey. Macam mana kita nak menentukan satah rujukan? Okey, ada dua jenis sahaja. Okey, kalau yang ni kita jadikan dia satah rujukan orang berbentuk tidur. Macam mana tu? Macam mana tu? Okay, tak apa, kita tengok sekejap lagi. Okay. Kalau ni satah XY ni kita jadikan orangnya tidur. Okey. Kita nak ambil ukuran daripada dia adalah satah rujukan. Jadi dia adalah raja kepada garisan yang kita nak menentukan ukuran sama ada berlaku pandangan tambahan kedalamankah, ketinggiankah dan sebagainya. Okey, so kalau kita tengok, kalau pandangan pelan, kita akan ambil ukuran kedalaman. Okey, ukurannya adalah kedalaman. Kalau pandangan hadapan, ukurannya adalah ketinggian. Okey, tak apa, nanti saya tunjukkan. Okey, dan seterusnya, jika diberi hadapan dan juga sisi. Kalau hadapan dan juga sisi, kita jadikan XY ini berbentuk orang berdiri. Dan ukurannya
ke kiri ataupun ke kanan. Kalau tadi ukurannya ke atas ataupun ke bawah, kan? Jadi ini kita akan ambil ukuran ke kiri ataupun ke kanan. Dia akan menghasilkan ukuran kedalaman ataupun ukuran kelebaran. Kenapa di sini ada kedalaman kelebaran? Okay, kita tengok sekejap lagi. Kalau diberi satah rujukan XY ni selari dengan pandangan pelan, okay. Aisyah, jika selari dengan pandangan pelan, apakah jenis pandangan itu? Pandangan ketinggian, cikgu. Pandangan tambahan ketinggian. Ketinggian. Ni nak kena ni tak apa. Kalau tak faham nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, seterusnya jika dia satah XY-nya selari dengan pandangan hadapan, dia adalah jenis lukisan pandangan tambahan. Azam? Kedalaman. Kedalaman. Okey. Dan kalau tengok yang ini, antara dua ni, XY. Okey, XY-nya, satah XY-nya selari dengan pandangan sisi, kita akan menghasilkan jenis pandangan tambahan. Zafri? Pandangan tambahan jenis kelebaran. Jenis kelebaran. Okey, dan seterusnya jika dia selari dengan pandangan hadapan, ia akan menghasilkan jenis pandangan tambahan kedalaman. Jadi kenapa ada dua kedalaman? So kedalaman ni special, dia ada dua jenis. Sama ada diberi pandangan hadapan atau pandangan hadapan dan pandangan pelan, dan juga pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, agak keliru jugalah sikit. Okey, seterusnya jenis-jenis lukisan pandangan tambahan. Yang pertama, siapa tahu? Saya dah sebut dah. Okey, tak apa. Kalau pandangan tambahan kedalaman ni, dia bagi berapa pandangan apa? Haziq, pandangan apa biasanya? Tadi saya dah teruskan, dah tunjukkan. Dia bagi pandangan apa? Adakah hadapan pelan atau hadapan sisi? Hadapan pelan. Hadapan pelan. Bagus ya. Ini pandangan hadapan dan pelan. Dan yang kedua, siapa tahu jenis pandangan tambahan apa? Dah disebut berulang kali tadi. Dia? Pandangan maaf, cikgu tanya soalan apa? Jenis pandangan yang kedua. Tak kisah, boleh je sebut yang mana-mana. Pandangan tambahan kedalaman sudah. Yang kedua? Ketinggian. Ketinggian. Masih lagi pandangan hadapan dan juga pandangan pelan diberi. Nampak tak? So yang kedua, okey, ini adalah pandang ketinggian, kedalaman, dan akhir sekali jenis pandangan tambahan kelebaran. Dan untuk yang akhir ni dia ada dua situasi di mana perbezaannya nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, kalau baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azuddin bin Muhammad Khairi, bapa kepada Azam Afiq bin Azuddin yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. Harapan saya kepada Azam adalah semoga Azam diberi kesihatan yang terjamin, ketenangan jiwa ketika menjawab soalan SPM, dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Walau apapun keputusan anda telah berusaha, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu Grafik Komunikasi Teknikal. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah sentuh berkenaan dengan jenis-jenis pandangan tambahan, iaitu kedalaman, ketinggian dan juga kelebaran. Okey Cikgu, jom kita teruskan. Okey, so hari ini saya nak terus pada teknik menjawab soalan pandangan tambahan. Okey, saya lebih suka macam sebelum ni kalau Sean tengok, saya lebih suka guna nama saya untuk apa-apa. Okay? So kalau KASH tu kita kenali dulu K. Kalau dalam teknik menjawab soalan ni, you kena kenal pasti soalan ataupun you buat analisis terhadap soalan. Baca daripada awal hingga akhir soalan itu nak apa sebenarnya. Dan you buat analisis, oh yang ini jenis pandangan ini, oh apa nak pakai. So you analisis soalan itu. Okay? Dan seterusnya A, bila you dah kenal pasti soalan, dah baca soalan, so kita tentukan apakah
jenis dia yang kita nak letakkan nanti untuk susunan seterusnya, untuk langkah-langkah yang seterusnya. Jadi dalam apakah ini, adakah ia jenis pandangan tambahan ataupun adakah ianya jenis pandangan ketinggian ataupun adakah ia jenis pandangan kelebaran. Okey, dan yang ketiga adalah susun langkah S. Susun langkah tu saya lebih suka kalau tengok dalam susun langkah, saya lebih suka murid-murid saya label. Kerana kalau label ni, pandangan tambahan ni akan jadi senang. Setelah label dan kita kena pasti kita nak letak di mana kedudukan XY itu. Dan seterusnya garisan serenjang 90 darjah. Okey, dan kalau kita nak paralel kita nak selarikan garisan kedalaman ke, ketinggian ke, kelebaran ke, kita nak paralelkan dengan kedudukan XY itu nanti. Okey, dan seterusnya hasil rajah jawapan kamu akan tepat jika orang kata kemas, jika kamu ikut sebagaimana yang saya dah menyatakan tadi, label, kena pasti XY nak letak di mana dan kita tengok ketinggian atau kedalaman ataupun kelebaran. Tapi yang penting kita kena ingat KASH cikgu. Ingat nama cikgu Ingat nama cikgu Cash, ingat cara nak menjawab. Okey. Seterusnya, kita terus pada teknik menjawab. Okey, rajah 1 menunjukkan 2 pandangan ortografik bagi objek A. Ini adalah objek A. Okey, unjurkan pandangan tambahan pada satah XY. Okey, anak-anak cikgu. Tadi kita dah belajar. Jika diberi pandangan hadapan dan juga pandangan pelan, dia ada 2 situasi jenis pandangan tambahan, betul tak? Okey, apakah jenis pandangan tambahan? Kalau yang you faham tadi, jika diberi pandangan hadapan dan juga pandangan pelan. Okey, Aisyah nak jawab? Aisyah? Ya, cikgu. Kalau diberi pandangan hadapan dan juga pelan, jenis pandangan tambahan apa? Jenis kedalaman, cikgu. Kedalaman ataupun satu lagi? Ketinggian. Tapi kalau tengok pada soalan ini, jenis pandangan apa? Kedalaman. Okey, sebab apa? Sebab satah XY-nya selari dengan pandangan hadapan. Jadi kedalaman. Tapi sebelum itu cikgu cakap tadi, dalam susun langkah kita kena label. Maksud label tu kita nomborkan pada objek A. Tak kisah kedudukan nombor tu you yang label, so anggaplah itu you punya, kena kita yang tentukan. Yes, you yang tentukan. Okey, jadi kalau murid-murid nak meniru pun susah sebenarnya. Okey, dan katakanlah you dah label, apa yang you label pada objek A, you mesti label sama dengan pandangan hadapan. Okey, contoh ini daripada pandangan hadapan. Okey, so kalau apa 2 strok 1? 2 you nampak 2 di hadapan dan strok 1 di belakang. Okey. So apa yang you tengok daripada arah sini. Boleh anak-anak? Okey, dan apa yang you label pada pandangan hadapan mesti you label juga pada pandangan pelan. Okey, so kalau pandangan pelan yang ada strok-strok ni dia segaris daripada atas ke bawah lah. So kalau tengok di sini 6, di bawahnya adalah 7. Okay. So kalau you dah complete label dah ni, and then kita tengok, kita kenal pasti sebab kita nak lukis 90 darjah, garisan 90 darjah yang serenjang dengan satah XY. Okey, jadi kita samakan dahulu garisan dengan rajah hadapan dan juga pelan. Okey, di sini permukaan condong, setiap bucu yang ada kita kena bina garisan yang serenjang dengan satah XY. Okey, jangan susah anak-anak. Nak bina garisan serenjang, you boleh pakai T-square dan juga set square yang you boleh semak yang mana satu yang parallel dengan set square bila you letak T-square di bawah. Okey, dan kita bina garisan 90 darjah. Okey, semua ni kalau Sean tengok, anak-anak tengok, dia adalah 90 darjah dengan garisan satah XY. Betul tak? Okey. So, semua bucu yang ada, kita jangan buang masa sebab kita tak nak orang kata ambil masa yang lama dalam menjawab. So, kita cuba buat terus. Okey, jangan risau. Banyak pun tak apa. Sebab nanti kita ada cara macam mana kita nak dapat kedudukan titik-titik itu. Okey. Setelah kita dah bina garisan 90 darjah, sekarang kita nak menentukan garisan XY ni, dia sebab dia parallel dengan hadapan, jadi dia adalah kedalaman. So, kita nak letak dia di mana? Di sini boleh, di sini boleh, kan? Ataupun di sini juga boleh. Mana-mana pun boleh, tapi kita tengok ruang soalan itu, di mana agak-agak yang boleh kita lukis jawapan.
Yang ada ruang. Jadi kalau ni saya letak di sini katakan di tengah, jadi ada satu di bahagian bawah kedalaman dan ada lagi ni di bahagian atas. Okey, kalau kita tengok, saya letak di situ XY. Okey. Ini yang saya nak ajar kamu tips. Kita paralelkan setiap kedalaman yang ada pada rajah dengan kita paralelkan garisan XY itu. Okey, kita letakkan kedalaman A. Dan cari lagi ada tak kedalaman yang lain, and then kita letak kedalaman B. Gariskan, kita selarikan dengan orang tidur tadi. So ini kepala, ni kaki dia tadi. Ya. Kan? So kita selarikan garisan kedalaman itu, dan ada lagi satu yang last tu adalah garisan kedalaman C. Jadi menggunakan jangka lukis, kita berpusatkan pada satah XY. Kita ukur A ni dan kita letak, kita pindahkan ke dalaman A. Kita garis, kita paralelkan dengan satah XY. Okey. Okay, kita pindahkan semua kedalaman yang ada B dan C. Okay, nampak tak anak-anak cikgu? Kita pindahkan. Bila you dah pindahkan ini, so senanglah you untuk apa? Untuk apa kita nak buat step apa, Zafri, lepas ni? Bila kita dah ada garisan kedalaman. Dia nak point kan. Kita nak letakkan titik-titik tadi. Okey, so kalau you nak tengok pada soalan ini, apakah titik yang ada pada garisan satah XY ni? Titik apa? Titik 2, 5, 4, 9. Betul tak? Ya, betul. Okey, so kita cari di manakah titik 2. Okey, 9, 4, 5. So ini adalah 5. Kalau you nampak ini adalah garisan 5 kan? Ya. Dan ini adalah titik-titik yang ada pada satah XY. Itu sebab label ni kamu kena sama dengan atas dan juga hadapan. So bila you dah tahu, okey, titik 2. Okey, ni adalah 2. Nampak tak? Okey, 4 dan ni adalah 2. Ni adalah 4. Dotkan saja. Dan bila kamu letak dot tu, kamu jangan lupa nomborkan kecil aja nombor ni, supaya senang nanti untuk kamu sambung sahaja. Jangan dot sahaja tapi lupa nak nomborkan. Nanti tak tahu nak connection kan? Antara satu sama lain. Okay? So bila you tengok pada kedalaman A, apakah titik-titik yang ada pada kedalaman A? Dia, nampak tak dia? Apakah titik-titik yang ada pada kedalaman A? Titik 6. Titik 6. 7. 6 dengan 8. 8. 6, 7, 8. Okey, so kalau you notice, 6 di mana? So kalau you turun, ini adalah 6. Betul tak? Oh, dia pergi 8 dulu. Okey, 6, 7, 8. Okey. Oh, ni dah garisan ketiga lah. Okey. Okey, so garisan ketiga, titik 10 dan 12. Okey, so kita dot je ni 10, 10. 12, 12. Okay. And then pada garisan C, kedalaman C, apakah titik-titik yang ada? 1, 3, 11, 13. Okay. So kita cari di mana 1. So you dot lah 1, 3, 11, 13. Okay. So you akan dapat semua titik ni mengikut apa yang ada di sini. Dan you tengok objek A. Bila dah tengok objek A, 1, 2, 3, 4 dia boleh sambung je. Tapi kalau you tengok yang ada pada rajah ini, you boleh sambung. Okey, contoh 2 dengan 1, sambung sahaja 2, 1. Okey. Sambung sahaja 3, 4 dengan 3. Okey, dan yang di atas tu 1, 3, 7, 11, 13, zap je. Kan? Kita hitamkan terus. Okey, apa yang sambungan pada rajah tu sambung saja. Dan kalau tengok 10 dengan 11, 12, 13. Okey, dan seterusnya. Okey, kalau you tengok 2, 4, 5, 9, sambung sahaja. Okey, dan seterusnya di hadapan tu 5, 6, 7 dan sambung sahaja. Ini dapat untuk garis lurus. Bagaimana kita nak menentukan lengkung dalam pandangan tambahan? Ini menarik. Selalunya murid-murid akan tinggal yang lengkung ni. Bagi dia. Tapi you jangan fikir susah. Senang sahaja sebenarnya. Apa-apa lengkung mesti ada 3 titik antara dan 2 titik ekstrim. 2 titik ekstrim tu hujung ke hujung lah. Okey. Kalau tengok yang ini, dia ada lengkung di atas dan lengkung di bawah. Okey. Bila ada lengkung di atas dan lengkung di bawah, tengok pada pandangan hadapan, ini lengkung di atas
dan ini adalah lengkung di bawah. You kena tengok betul-betul soalan itu. Dan bila ni kita, okey, katakan ini adalah yang pertama. Okey, ni titik yang pertama, kita nak cari titik antara yang pertama di atas. Okey, tarik 90 darjah. Ya. Dan di bawah pun tarik 90 darjah. Bila you dah tarik 90 darjah, pada garisan ini, sata XY ni, you ukur dengan jangka lukis ni. Okey, ukur dan kita pindahkan garisan XY ke titik tadi, kita dapat titik di situ. Dan murid yang smart, dia akan, sebab di atas dan di bawah, titiknya sama, betul tak? Segaris. Ya. Selari, konsep selari. So, kita hanya selarikan garisan di sini dan you akan dapat titik lengkung antara yang di bawah. Nampak tak? Kita just parallel. So, kita jangan buat masa, terus saja. Okey? Pelajar yang pintar, dia akan faham apa maksud yang saya nyatakan itu. Sebab titik di atas, kalau you notice, di atas dan di bawah adalah sama, segaris kan? Sama, selari, konsep selari. Okey, yang kedua, titik antara yang kedua, you boleh ambil mana-mana aja, tak kisah. Ya. So, you boleh ambil, katakan yang kedua, okey. Ni adalah di atas, di hadapan, di atas pada pandangan ini, kan? Ini titik di atas, bina garisan 90 darjah dan di bawah you tarik garisan 90 darjah yang serenjang dengan XY itu tadi. Dan daripada XY sini, you guna jangka lukis, you ukur ni kedalaman titik tersebut dan pada garisan XY di sini, kita pindahkan kedalaman, you akan dapat titiknya di sini. Okey? Ini sama ukuran daripada sini ke sini dan daripada sini ke sini. Dia sama. Ya. Okey? Dan kita gunakan konsep selari. Okey? Bila kita guna konsep selari, kita tarik saja ke lengkung yang di bawah. Okey? Nampak tak? Dan kita perlu berapa lagi titik? Anak-anak cikgu. Jadi cikgu kata mesti ada sekurang-kurangnya 3 titik antara. Ya. Okey? Dan kita tandalah mana-mana. Okey, katakan ni dah ada kan? So ni di atas, okey, bina garisan 90 darjah. So di bawah dia garisan 90 darjah. And then kamu daripada sini ukur dan you akan dapat daripada XY ni, you akan dapat titik tersebut. Pindah dengan jangka lukis. Okey? Dan selarikan. Bila dah dapat, ingat kita ada lengkung di atas dan di bawah. So, titik ekstrim yang di atas 4, 10 melalui titik antara, you kena sambung lengkung menggunakan French curve. Okey? Guna French curve. Itu di atas dan yang di bawah. Yang di bawah ni penghujungnya adalah, nampak tak hidden line ni? So, di situ. Okey? Ini adalah jenis pandangan tambahan kedalaman. Dan seterusnya, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Tapi semua saya nak nantikan satu je. Teknik cikgu yang sebelum ni, yang teknik pertama ataupun langkah pertama yang label tu, saya rasa sangat-sangat berguna sebab kita dapat tengok garisan mana yang satu. Ya, ataupun untuk garisan lengkung tu kita dapat tahu di mana permulaan dia, di mana dia berakhir. Menggunakan langkah pertama iaitu label, cikgu. Betul. Memang bagus, cikgu. So memang kena label anak-anak cikgu. Jangan sesekali kamu lepaskan peluang. Jangan fikir yang topik ini susah. Sebenarnya sangat senang dan sangat menguji minda anak-anak semua ya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, cikgu nak tanya Haziq lah. Haziq, ini satah XY dia paralel dengan yang mana, Haziq? Dia paralel dengan pandangan pelan cikgu. Pandangan pelan. Jadi dia akan menghasilkan jenis pandangan tambahan ketinggian. Okey, kalau kita tengok, kita label dulu. Macam yang saya cakap tadi, label. Label ni terpulang pada kamu. Janji kamu bahagia. Betul tak, Syah? Betul. Okey. Dan kita label pada objek ISO, label. Dan kita pastikan apa yang kita label, kita pindah mesti samalah pada pandangan hadapan dan juga pada pandangan pelan. Okey. Dah label, sekarang kita nak buat apa? Garisan 90 darjah yang selari dengan yang serenjang dengan satah XY. So kita samakan dulu garisan ini. Samakan sebab dia mesti jumpa. Okey. Dan kita bina garisan 90 darjah. Okey. Dengan, so saya lajukan sinilah. Sini dah tahu kan? Ya, cikgu. Okey, seterusnya, ni yang penting. Itu XY. Okey, saya ulang balik. XY ni, dia boleh tengok ketinggian. Sebab kita nak pindah ketinggian.
you boleh letak di bawah lah sebab ada ruang nak menjawab. Ataupun you boleh letak kat sini, ataupun you boleh letak kat sini, mana-mana je. Tapi you tahu apa yang you buat. Mesti tahu. Okey, so katakan yang ni kita letak kat bawah XY. So kepalanya di sini, kakinya kat sini kan. Okey, so kalau ni kita tandakan lagi garisan yang selari dengan SY tu yang paralel dengan sata SY. Ketinggian A. Ketinggian yang pertama, ketinggian yang kedua dan ketinggian yang ketiga. Bila dah ada 3 garisan ketinggian menggunakan jangka lukis, kita pindahkan ketinggian A, B dan C. Kita paralelkan. Jika you dah ada garisan ketinggian, maka senang untuk kamu dotkan titik-titiknya. Contoh kita nak cari pada ketinggian titik yang berada pada satah XY, iaitu titik 6, 7, 10 dan 11. Ya. Okey. So 6 di manakah 6? Cari di manakah 6 di sini. Dan dia adalah pada satah XY. So you just tandakan titik-titik yang ada pada garisan XY ini. Okey, 6, 7, lagi 10 dan 11. Boleh tak anak-anak cikgu? Dan apakah titik yang ada pada ketinggian A? Saya nak jawab. Ketinggian pada titik A ke? Titik pada ketinggian A. Titik pada ketinggian A. Yang hujung tu 8, 9 ni. 8 dan 9. Betul tak Arif? Arif macam nak argue je. Betul tak Arif? Betul. Betul. Bagus. Ni Arif senyum setiap kali cikgu panggil nama orang lain. Mana je. Dia tak kena panggil dia juga Okey, so titik 8 dan 9. So di mana 8, di mana 9? Dotskan saja. Okey, jelas ya anak-anak cikgu. Dan pada ketinggian A 3, 2, 4, 5. So di mana 3, 2, 4 dan 5. Okey. Dan seterusnya titik ketinggian 1. So dapat. Bila dah dapat, you sambung saja. Okey, 1, 2, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ini belum lagi lengkung. Ya, ini hanya garisan lurus. Sambung saja. Okey, sekarang kita nak pergi lengkung. Okey, kalau tengok ini adalah lengkung di hadapan, ini adalah lengkung di belakang. Lengkung di pandangan hadapan dia selari. Okey, so dengan belakang. Sekali kan? So ini hadapan, ini di belakang pada pandangan atas. So kita tarik, kita pilih 3 titik antara. Ya. Sebab kita dah dah ada garisan ekstrim kan itu. Okey, so ini tarik 90 darjah di hadapan dan di belakang, dan pada satah XY ini kita ukur. Okey, kita ukur ketinggian titik tu dan kita pindahkan berdasarkan XY ini, kita pindahkan titik tersebut dan kita just selarikan sahaja. Okey? Dan sama juga untuk bahagian yang kedua. Okey, titik antara kedua, yang kedua, so mana-mana je, okey, you boleh pilih pindahkan ketinggian, tandakan titik dan kita just selarikan yang untuk lengkung di belakang tu, so you akan dapat titiknya. Dan mesti ingat 3 titik antara. Okey, dan you akan dapat ketinggian dan kita pindahkan mengikut konsep selari tadi. Sebab kata saya cakap tadi, murid yang pintar dan smart, dia akan kalau boleh cepat habis. Dia tak nak buang masa dan menggunakan French curve untuk bina lengkung. Okey, Sean ada pertanyaan di situ. Saya rasa saya lebih kurang faham Igu, sebab sama tekniknya lebih kurang sama apabila dengan lengkung tu. Tapi lepas ni kita ada lagi satu soalan ya Igu. Ya, betul. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidi bin Rasid, bapa kepada Amirul Hakim yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Walaupun dari skip pembelajaran pada tahun ini sudah berubah disebabkan permasalahan COVID, di mana pelajar-pelajar tidak ke sekolah dan semuanya berada di rumah. Walau bagaimanapun, saya sangat berharap Amirul Hakim tidak reka dan bijak membahagikan masa, bijak menggunakan gadget-gadget yang ada untuk mengulang kaji pelajaran dan akhirnya berjaya dalam peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih.
kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Grafik Komunikasi Teknikal bagi topik pandangan tambahan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Akhirlah ni bagi Cikgu ya. Ya, Cikgu. Okey. Anak-anak, tadi cikgu dah terangkan menggunakan konsep KASH untuk menjawab soalan kan. K tadi kenal pasti ataupun analisis. Yang kedua, A apakah jenis pandangan tambahan, ketinggian, kelebaran, kedalaman, dan juga S itu susun langkah, betul tak? So kita start dengan yang ni. Kalau tengok diberi, dia tak nyatakan pandangan, tapi kita tahu ini adalah hadapan dan juga sisi. So kalau ini katakan, ini ada dua situasi, murid kena faham. Selalunya dalam soalan teori dia akan suruh nyatakan apakah jenis pandangan tambahan jika. So you boleh jawab dua. Kalau dia tak nyatakan mana hadapan mana sisi. Okey, so you boleh jawab dua, itu pandangan tambahan kelebaran ataupun pandangan tambahan kedalaman. Kenapa kedalaman ada? Sebab kedalaman yang kalau saya terangkan sebelum ni, pandangan atas tu, bila kita tarik 45 degree, kedalaman bila kita tukar pada 45, dia akan kedalamannya di sini. Jadi, jadi kalau XY ni condong kat sini, kedalaman yang kita akan lukis. Tapi kalau XY ni condong dengan pandangan pandangan sisi, katakan ini adalah sisi dan ini adalah hadapan kan. Selari dengan sisi, so ini kelebaran. Okey, jangan keliru yang itu. Okey, anak-anak, macam saya cakap tadi label. So kita lajukanlah, sama je konsep dia, label, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Mesti sama. Okey, setelah kita label, yang ini kita nak tentukan kedudukan garisan 90 darjah mesti serenjang dengan satah XY. So, apa sahaja titik ataupun bucu yang ada, tarik saja. Janji set square kamu dengan T square kena betul masa you set kertas tu. Okey? Dan kita tarik semua garisan 90 darjah. Yang saya nak tekankan di sini adalah XY. Yang ini berdiri atau tidur? Haziq? Berdiri, Cikgu. Berdiri. Okey, kalau berdiri dia akan ambil kelebaran ataupun kedalaman. Okey. So katakan saya letak XY kat sini yang pertama. So anggaplah ini kelebaran. Okey, so kelebaran ni you kena tandakan paralel dengan garisan XY. Okey, kelebaran yang pertama, kelebaran kedua, mana bucu yang ada you kena tengok. Okey, dan kelebaran yang ketiga, kelebaran yang keempat, banyaknya kelebaran banyaknya garisan. Tak ada masalah. Jadi kalau you ikut saja, nanti you pindah saja setiap kelebaran ini, senang untuk you tanda titik-titik. Okey? So kita ada A, B, C, D, E, F. Dan daripada XY ni, kita pindah menggunakan jangka lukis kelebaran A, kelebaran B, C, D, E dan okey. So kita kenal pasti apa titik pada XY. Okey? Aisyah, okey tak Aisyah? Apa titik pada garisan XY? Aisyah nampak tak? Maaf cikgu, saya tak nampak. Oh, tak nampak Okey, Syah nampak tak? Okey, titik 12, 13 dan 14. Okey, tak apa. So, kita just dotkan saja titik-titik yang ada ni. Okey? Mengikut kelebaran. So, kalau kelebaran B, titik 11. So, cari 11. Okay? Kalau kelebaran C ni, garisan C titik 10 dengan 15. So di mana 10? Di mana 15? Okey, kalau garisan C dia ada 7 dan 8. So di mana 7? Di mana 8? Okey, kalau you notice kan? 7 dan 8. Dan yang ni titik 9. So di manakah titik 9? Tandakan untuk D, dan untuk E kita ada titik 5 dan juga 3. Dan last sekali kita ada 6, 4, 2, 1 untuk garisan F itu. So kita cari mesti sama. Padanan kena sama. Dan bila kita dah ni, kita sambung sahaja yang garis lurus ni. Okey, kita sambung untuk dapatkan garisan lengkung macam yang saya cakap tadilah. Mesti ada konsep 3 titik antara. Okey. So kita sambung ni lengkung di hadapan, ni lengkung di belakang. Sama juga dengan yang tadi. Okey, so saya rasa ni tak ada masalah anak-anak. Kalau faham yang tadi, bolehlah jawab. Betul tak, Sean? Betul, Ibu. Okey. So bila dah ada 3 titik antara, kamu dah boleh bina lengkung menggunakan French curve. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Dan tapi pesanan saya sebelum kita masuk dewan peperiksaan, kita hendaklah berusaha, betul tak? Saya suka kongsi dengan duit. Oh, duit Ibu. Apa itu duit? Kita masuk ekonomi pula Ibu. Masuk ekonomi pula. Okey. Dia tahu tak apa itu duit? Tahulah kan? RM, betul tak?
Tapi dalam saya punya ni, kita tak fikirkan RM. Okey. Dalam yang ini, okey saya tunjukkan duit cash. Ya, duit cash. Okay. Duit lagi. So apa itu D? Siapa? Azam selalu dengan cikgu. Azam, apa itu D? Doa. 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 You? Aisyah? Usaha. Okey. I apa? Istiqomah. Istiqomah. Dan akhir sekali yang T tu? Tawakal. Tawakal. Okey, bila kita dah berusaha, kita dah berdoa, berusaha, istiqamah, tawakal, insya-Allah kejayaan akan saya hasilkan. Okey? So kalau ini anak-anak harap sangat jika anak-anak dapat mengguna pakai apa yang saya dah terangkan tadi. Ada Syah nak tanya apa-apa ke? Cikgu, saya rasa memang bagus penerangan cikgu pada hari ini dan lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu atas perkongsian ilmu cikgu dan juga harap kepada mereka yang menonton di rumah pun dapat menggunakan teknik cash bukan saja untuk menjawab soalan tetapi juga sebagai panduan hidup ya cikgu. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan saya ada dalam talian iaitu Azam, Aisyah, Zafri, Haziq, Dia dan juga kawan karib saya Arif. Terima kasih kerana bersama kita semua dan juga kepada mereka yang menonton, cuma nak rumuskan sikit apa yang kita dah belajar ini iaitu pandangan tambahan di mana kami pun telah mempelajari teknik-teknik menjawab yang ditunjukkan oleh Cikgu Cash berkenaan dengan jenis pandangan tambahan, kelebaran, ketinggian dan juga lagi satu apa tu itu? Kedalaman. Kedalaman, ya betul. Dan harap program kita hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye.